Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar para pelajar sekalian? Kelas 2 RBT tingkatan 2 pada pagi ini, pada hari ini hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyakkanlah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang lelaki nanti jangan lupa pula solat Jumaat mari awal. Ya, jagalah keselamatan, kesihatan, kebersihan diri awak. SOP di mana saja kita berada. Jadi pada hari ini cikgu akan masih masuk lagi tajuk tingkatan 2 ni, bab 2 dalam bab ekosistem. Jadi pada pagi ini saya pun dah masukkan beberapa maklumat berkenaan dengan apa yang sepatutnya awak belajarlah pada pagi ini, ya. Sebagai panduan juga saya berikan panduan di sini lah, supaya awak boleh melihat apakah sebenarnya yang kita nak sentuh pada pagi ini. Kita masih bab 2 ekosistem. So ekosistem ni saya dah sentuh sebelum ni. Jadi untuk bab 2 ekosistem ni memang sebenarnya kalau awak lihat macam langkah-langkah, tapi tak langkah pun sebenarnya kita berpandukan kepada panduan yang terkini, ya, yang dipanggil DPK lah, dokumen penyelarasan, ya, ataupun dokumen penataran yang terkini. Maklumlah kita dalam tempoh PKP, ya. Jadi untuk hari ini kita dah pergi kepada tajuk yang terakhir sekali dalam bab tingkatan 2 ini. Kalau awak lihat dalam buku teks awak, muka surat 39, ya, 39. Peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam, ya. Jadi dalam tajuk ini dia punya tajuk ini, penerangan dia ringkas saja. Antaranya dia bercerita tentang sebenarnya keseimbangan alam ini banyak diganggu gugat, ya, di berlakunya ketidaktentuan disebabkan oleh aktiviti manusia dalam pelbagai lah, dan disebut sini ada 4 aktiviti, iaitu penebangan hutan, perindustrian, pertanian dan juga pembuangan sampah sarap, sama daripada rumah, daripada kilang dan sebagainya. Ya, di situ dia tunjukkan dalam jadual tu kesan-kesan lah yang berlaku akibat aktiviti manusia yang 4 ni. Ada banyak lagi sebenarnya pun, tapi ini adalah aktiviti manusia yang paling besar. Dan kalau awak lihat ni, tajuk ini sebenarnya dalam bab geografi pun ada disebut berkenaan dengan tajuk ini, ya. So kesan-kesan tu aktivitinya apa dan kesannya apa. Yang kedua, habis daripada situ, apabila masuk aktiviti, kesan, yang ketiga, yang seterusnya adalah tajuknya adalah berkenaan dengan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh manusia sendiri untuk mengatasi ataupun mengurangkan kesan aktiviti. Yalah, kalau kita nak kira pembalakan, ya, kita tak boleh menghalang manusia, sebab banyak, ya, hasil hutan itu perlu dikeluarkan. Bahkan kalau kita nak ambil air pun, nak dapatkan kawasan air pun sebenarnya di kawasan hutan. Jadi tak boleh nak elak. Tu apa yang kita boleh laksanakan untuk mengurangkan kesan-kesan itu. Ya, di sini sebut antaranya adalah penguatkuasaan undang-undang, ya. Undang-undang ni macam-macam lah kalau di Malaysia ni, daripada orang yang melaksanakan sehinggalah kita ni lah, kepada orang biasa ni, termasuklah awak pelajar, ya. Menguatkuasaan undang, meningkatkan kesedaran kepada orang ramai berkenaan dengan pentingnya mengekalkan ataupun menjaga alam sekitar kita, ya. Kemudian sama ada di sekolah, di universiti, di media, social media dan sebagainya. Kemudian apa yang penting juga, kita mengamalkan konsep yang dipanggil konsep 5R, ya. Masa saya belajar dulu dia guna 3R, tapi dia tambah sekarang 5R, iaitu antaranya refuse, reduce, reuse, recycle dan repurpose. Ya, reduce, dulu saya reuse, recycle, reduce, recycle dan reuse, recycle, reduce, reuse dan recycle lah. Tapi sekarang dia tambah refuse dan repurpose. Refuse kita elakkan, reduce kurangkan, reuse kita guna semula, recycle kita semula.
repurpose, kita menggunakan itu untuk kegunaan lain, ya. Lain, tayar kereta tu boleh digunakan, jangan dibakar untuk melupuskannya. Kita gunakan untuk sebagai mungkin tukun-tukun tiruan di kawasan laut ataupun sungai. Kemudian seterusnya ada yang keempat adalah menggunakan kaedah ataupun kawalan biologi. Kaedah kawalan biologi ni, kalau kita dah belajar sebelum ni, antaranya konsep pemangsa dan mangsa. Kita ada misalnya masalah perosak tanaman, ya. Contohnya tikus, kita gunakan burung hantu ataupun ular, ya, di kawasan-kawasan ladang dan sebagainya. Jadi itulah secara ringkas. Jadi saya harap awak dapat ikut apa yang cikgu dah beri itu dalam WhatsApp tu, dan awak yang terakhir nanti saya akan linkkan satu, dan video juga awak lihatlah. Saya faham mungkin ada masalah data dan sebagainya, line dan sebagainya, tapi ini bila-bila masa awak boleh lihat, dan jangan tinggal. Saya rasa semua dapat buku teks, dan jangan, nanti saya akan satu linkkan, masukkan lagi juga latihan dalam bentuk Google Form. Jadi, dan juga jangan lupa juga buat ataupun selesaikan latihan yang PDPR yang telah diberi ataupun diambil. Jadi itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.